untung ke bank buat 0% interest ni? Tidak. Bank hanya nak dapatkan peluang itu. Peluang ketika mana orang leka, orang alpa, orang dah start tak mampu nak bayar, ketika itu bank dapat keuntungan kecing-kecing daripada kredit kad yang mereka jual kepada anda semua. Okay? Topik ni untuk menjawab soalan daripada Muhammad Bahij. Dia tanya, kalau kita belanja luar kemampuan tetapi beli benda yang tiada interest, okey je kan? Contoh, kalau kita beli iPhone 12 dekat Switch, tak ada interest jika guna credit card. Alright, good question kan? Sebab saya pun ada ramai juga yang tanya saya tentang soalan ini, sama ada boleh guna ke tidak. Jawapan pendeknya, yes, boleh, tidak ada masalah. Terutamanya bagi mereka yang nak jimat, okay? Duit. Ataupun kadang-kadang benda tu kita perlukan tetapi harganya mahal ataupun di luar daripada kemampuan kita. Contohnya, kalau kita nak beli MacBook Pro yang baru, harga dia paling common pun RM6,000, tapi gaji baru RM3,000, kan tak mampu nak beli, betul tak? So anda pun tidak ada duit simpanan untuk beli laptop baru anda. So anda buat apa? Anda gunakan kredit kad anda. Instead of bayar lump sum, anda panjangkan, anda pecahkan payment kepada 12 bulan ataupun lagi bagus kepada 3 tahun misalnya, 36 bulan. So instead of bayar RM6,000 lump sum, anda mungkin kena bayar RM200 atau RM300 setiap bulan selama 3 tahun misalnya. So jawapan pendeknya boleh, tidak ada masalah. Okay? So masalah yang boleh timbul, apa masalah dia? Contohnya, kalau anda beli suatu benda tu di luar kemampuan anda, so anda pun spend lah. For example, saya bagi contoh pengiraan mudah, harga RM3,600. Anda pecahkan kepada 12 bulan. So bayaran bulan-bulan berapa? RM300 setiap bulan. Okay, clear RM3,600 bahagi 12, RM300. So RM300, gaji let's say RM2,000. So still mampu bayar RM300. Tetapi masalah timbul apabila anda ada tabiat membeli benda-benda yang mahal ini menggunakan installment plan. Mungkin beli satu tak ada menjadi masalah. Tetapi apa yang jadi kalau anda mula membeli barang yang kedua, barang yang ketiga, keempat, kelima? Semuanya menggunakan installment plan. So daripada RM300 setiap bulan, let's say anda beli barang kedua, kena top up lagi RM200. Barang ketiga, bayar lagi RM400. So dah berapa dah? RM300 tambah RM200, RM500 tambah RM400, RM900. Gaji RM2,000. So itu dah hampir half daripada gaji anda hanya untuk bayar installment plan. Barang yang mungkin anda gunakan tapi sebab anda hutang menggunakan kredit kad, it's still okay kalau anda mampu bayar. Itu maksud saya, kemampuan. Maksudnya anda kena pastikan berapa banyak duit yang anda bayar bulan-bulan itu anda masih lagi mampu untuk bayar setiap bulan selama mana anda pinjam. Okay, so for example, kalau installment plan anda 12 bulan, anda kena pastikan yang anda mampu bayar selama 12 bulan. So be wary about berapa banyak yang anda kena bayar. Kenapa bank buat this kind of installment plan? Okay, at the end of the day, saya dah pernah cakap pun dalam video-video saya sebelum ini, bank merupakan sesuatu syarikat. Okay, it's a business. Any bank out there, it is a business. And in fact, bank adalah satu bisnes yang sangat menguntungkan. Okay, sangat menguntungkan. Sebab itu, dalam Islam, riba itu haram. Sebab bila anda bagi pinjam ke orang lain dan anda kenakan interest rate, itu adalah satu tindakan yang satu menzalimi orang lain. Sebab kalau let's say kita pinjam RM1,000, kita kena bayar RM2,000, menzalimi orang lain. Yang kedua, dia menguntungkan. Sebab anda boleh bagi pinjam kat berapa ramai orang dan orang ni bayar anda bulan-bulan, termasuk keuntungan. Okay? So, back to the question about credit card yang tak dikenakan apa-apa interest. Okay. So bank, knowing bank as a business entity, mereka pun ada marketing plan mereka. Saya bagi contoh, Abu dengan Fatimah. Okay? So Abu ada credit card, Fatimah pun ada credit card. Abu ada credit card tetapi Abu tak pernah gunakan credit card dia langsung. Tak pernah. Saya nak tanya anda, bank berpeluang buat apa-apa keuntungan ke tidak daripada Abu? Kalau Abu tak pernah gunakan kredit kad dia. Ada kredit kad tapi tak pernah gunakan. Peratusan untuk bank dapat keuntungan apa? Zero. Tidak ada peluang pun nak buat keuntungan. Tetapi Fatimah pun ada kredit kad. Tetapi bank cakap kat Fatimah, kalau Fatimah beli apa-apa barang, 0% interest payment plan. Di mana you boleh pinjam, you boleh let's say barang harga RM5,000, instead of bayar lump sum, you boleh gunakan kredit kad, you boleh bayar bulan-bulan selama 12 bulan tapi tidak ada interest. Okay. So Fatimah pun gunakan kredit kad dia, instead of bayar RM5,000 lump sum, dia bayar monthly.
So 5,000 bahagi 12, so lebih kurang RM420 setiap bulan. So Fatimah pun bayar RM420, RM420. Okay, sekarang saya nak tanya anda, apa peratusan bank untuk dapat keuntungan daripada Fatimah? Sebab Fatimah dah buat hutang dah buat loan, dah gunakan kredit kad itu. Peratusannya ada. Daripada dia macam Abu zero, maksudnya bank takkan boleh buat apa-apa keuntungan. Fatimah ada. Jika Fatimah termiss nak bayar RM420 itu. Faham tak? So maksudnya kalau Fatimah tiba-tiba bulan itu kesempitan duit, kesempitan wang, maksudnya tidak ada duit, contohnya ahli family jatuh sakit ke, and terpaksa gunakan duit gaji untuk bayar, tetapi tidak ada duit yang cukup untuk bayar kredit kad dia, technically Fatimah boleh pilih untuk bayar minimum amount, di mana apabila Fatimah bayar minimum amount, duit itu akan dikenakan interest. Dan bank pun ada dapat keuntungan. Berbanding dengan Abu tadi, ada kredit kad tapi dia bayar lump sum, habiskan macam tu saja. So, untuk menjawab soalan ni, boleh tak boleh tu jawapan dia boleh. Boleh, anda boleh gunakan. Sebab tu kalau nak gunakan apa-apa instrumen, daripada bank, instrumen pelaburan, kalau kita ada ilmu, kita ada disiplin, tidak menjadi masalah. Apa yang menjadi masalah bila anda dah mulakan habit, beli barang 0% installment, beli barang 0% installment, dan anda lupa setiap 0% interest itu anda ada payment plan yang anda kena bayar, dan anda accumulate that payment plan. Gaji baru 3,000, ketika itulah anda dah mula rasa sempit, dan apabila anda rasa sempit, anda pun tend to do what? Sebab credit card anda boleh bayar minimum amount, anda bayar minimum amount. And ketiga itu, bank menang. Bank mula dapat keuntungan daripada anda. Untung ke bank buat 0% interest ni? Tidak. Bank hanya nak dapatkan peluang itu. Peluang ketika mana orang leka, orang alpa, orang dah start tak mampu nak bayar, ketika itu bank dapat keuntungan kecil-kecil daripada kredit kad yang mereka jual kepada anda semua. Okay, so itu saja daripada saya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya Dr. Adam Zubair, di mana anda dapat banyak lagi tips-tips kewangan lain, okay, yang anda boleh tengok. Jika anda ada sebarang persoalan ataupun nak komen apa-apa, sila tinggalkan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda semua dalam video saya seterusnya.